Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus Izzat bin Ahmad Fauzi. Nombor matrik saya 13 DKM 19F 2014. Dan hari ini, pada video ini, kami akan menerangkan tentang isu pendermaan dan pemindahan organ dalam perspektif Islam dan pendapat para ulama tentangnya. Dan ahli kumpulan saya adalah Irfan Aiman bin Yusof dan lagi seorang adalah Cikgu Muhammad Faizi bin Cikgu Rusli. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pemindahan organ. Pemindahan organ adalah tindakan yang dilakukan dengan cara memindahkan organ seseorang ke dalam tubuh orang lain. Manakala bagi orang yang telah meninggal dunia, organnya boleh diambil kesemuanya. Pemindahan atau pendermaan organ dari sudut perspektif Islam adalah dihukumkan sebagai hukum harus. Tetapi, pendermaan atau pemindahan organ bagi orang yang hidup adalah salah satu daripada buah pinggang dan separuh dari hatinya. Ini menunjukkan untuk orang yang hidup mendermakan organnya, terdapat dua organ sahaja yang boleh didermakan. Dan tujuan bagi pemindahan atau pendermaan organ ini adalah dengan tujuan yang baik, iaitu dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa. Seterusnya, ahli kumpulan saya Irfan Aiman bin Yusof akan menerangkan poin-poin seterusnya seperti fatwa-fatwa dan keharusan pendermaan organ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Aiman bin Yusof. Nombor kad matrik saya 13 DKM 19F 2016. Hari ini saya akan sambungkan terus tajuk seterusnya di mana asas-asas keharusan pemindahan organ. Seterusnya, pemindahan organ yang dilakukan ini bagi tujuan merawat pesakit di mana mempunyai pilihan terakhir bagi menyelamatkan nyawa pesakit yang menghidap kegagalan organ bagi peringkat akhir. Di sini saya akan menerangkan dua kaedah fiqh yang digunakan, antaranya yang pertama, segala urusan itu mengikut tujuannya, di mana pemindahan organ adalah bagi menyelamatkan nyawa pesakit dan mampu mengelakkan kemudaratan yang lebih besar dengan melakukan kemudaratan yang lebih ringan. Pemindahan organ ini bagi tujuan untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Yang kedua, kemudaratan pesakit perlu dihilangkan, di mana menghilangkan kemudaratan yang menimpa manusia ialah salah satu perbuatan yang mengikut matlamat syariah. Terdapat pengajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada usaha menyelamatkan nyawa manusia amat besar seperti yang disebutkan dalam Al-Quran menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Ayat sebentar tadi menterjemahkan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seseorang manusia, maka seseolah dia telah menjaga keselamatan hidup semua manusia. Seterusnya, saya akan mengongsikan fatwa-fatwa tentang kemudaratan organ di negara Malaysia bagi negeri Perlis, di mana negeri Perlis ini ialah negeri yang paling awal membincangkan isu pendermaan dan pemindahan organ. Seterusnya, saya akan terangkan fatwa kebangsaan.
Majlis Fatwa Kebangsaan telah bersidang dan membincangkan tentang pemindahan organ, secara khususnya pemindahan jantung dan mata. Pembincangan itu telah memutuskan bahawa pemindahan jantung dan mata dibenarkan dan hukumnya harus dalam Islam dengan pertimbangan-pertimbangan yang berikut. Antara pertimbangan-pertimbangan yang berikut adalah: yang pertama, dalam keadaan mendesak dan mustahak apabila seseorang nyawa itu bergantung kepada pemindahan organ ini, dan pemindahan organ itu boleh menyelamatkan nyawanya. Yang kedua, dalam pemindahan jantung, kematian penderma itu telah dipastikan terlebih dahulu. Yang ketiga, tindakan sewajarnya haruslah diambil supaya tiada pembunuhan manusia dan perdagangan organ. Yang keempat, kebenaran haruslah diambil daripada penderma ataupun keluarga penderma. Sumber asas hukum ini merujuk kepada hadis Nabi SAW yang menyatakan kemudaratan perlu dihapuskan, seperti dalam sabdanya, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Fatwa Negeri Perlis yang dikeluarkan pada 6 November 1965 menyatakan bahawa hukum mengambil mata orang yang telah mati adalah harus sekiranya mereka memberi persetujuan sebelum meninggal dunia. Dengan melakukan hal yang demikian, penderma dapat memberi pertolongan sesama manusia bagi memulihkan penglihatan penerima yang cacat. Ia bertujuan murni dan berfaedah dalam kehidupan penderma. Memberi pertolongan dengan cara ini bukan bererti kita tidak menghormat ataupun menghina si mati. Justeru, agama mengharuskan perbuatan ini kerana tujuan yang lebih besar faedahnya. Assalamualaikum, saya Cikgu Muhammad Izzi bin Cikgu Rosli. Hari ini saya akan menerangkan tentang fatwa-fatwa luar negara. Fatwa yang pertama ialah Fatwa Majlis Ugama Islam Singapura. Pada tahun 1986, Majlis Ugama Islam Singapura telah mengeluarkan fatwa yang mengharuskan pemindahan organ untuk menyelamatkan nyawa. Majlis Ugama Islam Singapura telah mengeluarkan beberapa fatwa seperti pada tahun 1995, iaitu fatwa pemindahan kornea mata. Pada tahun 2003 dan 2004, Majlis Ugama Islam Singapura telah mengharuskan pendermaan jantung, hati dan buah pinggang. Fatwa yang kedua adalah Fatwa Majlis Ulama Besar Arab Saudi. Pada tahun 1967, ulama Arab Saudi mengharuskan pemindahan kornea mata. Pada tahun 1982, ulama Arab Saudi telah juga mengharuskan pemindahan organ atau sebahagian organ daripada manusia yang telah meninggal dunia. Yang ketiga adalah Fatwa Kuwait. Pada tahun 1979, Majlis Fatwa Kuwait memutuskan bahawa hukum memindahkan organ daripada si mati adalah harus. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan keperluan yang mendesak seperti darurat. Fatwa yang keempat adalah Fatwa Majma' Al-Fiqhi Al-Islami Al-Hind. Pada bulan Mac 1989, fatwa yang mengharuskan pergantian organ seseorang pesakit dengan organ daripada orang lain adalah dasar darurat. Fatwa yang kelima adalah Fatwa Majlis Syariah United Kingdom. Pada tahun 1995, Majlis Syariah United Kingdom menyokong dan mengiktiraf pemindahan organ sebagai salah satu cara merawat penyakit atau menyelamatkan nyawa bersandarkan prinsip syariah. Seterusnya adalah kesimpulan. Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah meletakkan perkawanan jiwa raga pada peringkat yang tertinggi daripada 10 jenis perkawanan yang beliau sebutkan dalam Madrij Al-Salikin. Penderma organ boleh dikategorikan di bawah perkawanan jiwa raga kerana penderma sanggup menderma organnya kepada pesakit. Menyelamatkan nyawa manusia adalah salah satu daripada tumpuan penjagaan syarak dalam Islam. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.